What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berborak berkenaan dengan One Piece. Preview untuk One Piece chapter 1106 telah pun keluar. Bagi korang yang masih belum tahu, sebenarnya preview ni dia tak samalah macam spoiler. Yang mana dalam video spoiler kita dapat tahu beberapa poin apa yang akan berlaku dalam chapter tu. Tapi untuk preview, kita hanya akan dapat satu ayat pernyataan tentang situasi yang akan berlaku untuk chapter akan datang. Jadi harapnya kali ni korang semua dapat bezakan apa itu preview, spoiler dan juga chapter review. Harapnya korang jelas bab tu So tanpa melengahkan masa lagi, jom let's proceed with the content. Preview chapter 1106 ini aku dapat daripada Pewpiece lah, yang telah mempostingkan di akaun X-nya ataupun dikenali sebagai Twitter. Preview untuk One Piece chapter 1106 adalah The Turbulence of Egghead. What kind of fate awaits for Luffy? Jadi jom kita kaji satu persatu maksud dari pernyataan ini. Yang pertama, ia mengatakan tentang The Turbulence of Egghead, dan maksud untuk turbulence tu adalah gelora lah kalau korang cari dekat Google Translate kan. Gelora dekat sini kita boleh kaitkan dengan air yang bergelora, ataupun dalam kamus Dewan Bahasa ada mengaitkan dengan gelombang. Cumanya adakah ia gelombang air atau ia adalah gelombang udara? So dari sini hanya ada dua karakter yang sesuai untuk melakukan gelora ataupun gelombang di Egghead ini. Karakter yang pertama semestinya Marshall D. Teach, iaitu Blackbeard, kerana Blackbeard mempunyai kekuatan Devil Fruit Gura-Gura no Mi yang mampu menghasilkan geseran yang cukup dahsyat, yang mampu menghasilkan gegaran yang cukup dahsyat, dan akibat gegaran itu akan terhasilnya gelombang air yang sungguh kuat. Sebelum ini Kurohige ni dia berada di Winner Islands, tapi misi di pulau itu pun sudah selesai setelah dia berjaya mengalahkan Trafalgar di Waterloo, sekaligus mendapatkan poneglyph yang ada pada Law. Jadi kalau diikutkan, memang agak tidak mustahil yang setelah dari itu Kurohige telah bergerak ke Egghead Island, dan sekarang mungkin dialah yang ditunjukkan dalam chapter lepas. Tapi peratusan untuk Blackbeard ni bagi aku lah aku hanya letakkan 20% sahaja, disebabkan setelah aku kaji lagi dalam mencari maksud yang lebih mendalam berkenaan turbulence ini, ternyata selain dari gelora, ia juga similar kepada rough air currents, yang bermaksud arus udara yang kasar telah berlaku di Egghead. Dan sehingga sekarang ni, jika dikaitkan dengan arus udara atau lebih tepatnya angin, nampaknya ia sudah tidak boleh menolak kemungkinan yang ini kalilah Monkey D. Dragon benar-benar telah bertindak, dan revolutionary army-nya, pasukan itulah kan, yang menuju ke Egghead sekarang. Walaupun pada awalnya aku agak ragu-ragu dengan teori ini, tapi aku tetap teguh untuk memperkatakannya kerana dah lama kita nantikan watak yang sekeren ini untuk muncul. Tambah-tambah sekarang ni memang waktu yang sangat sesuai untuk Dragon muncul dan menjadi penyelamat. Sebab di chapter yang lepas, which is 1105, di mana dalam halaman terakhir kita telah melihat yang Kuma, Bonnie, Atlas dan Frankie telah terkeluar dari kapsul dan terapung di udara dan sedang on the way jatuh ke bawah. Bahkan bukan setakat itu sahaja, setiap pasifista juga telah diarahkan oleh Saint Garcia Saturn untuk menembak Bonnie dan yang lain-lainnya. Tapi bila kita kaitkan balik maksud turbulence tadi yang bermaksud arus udara yang kasar, nampaknya situasi ini sama seperti apa yang berlaku di Lockdown dulu, di mana sebelum Dragon muncul dan menahan Smoker, ada satu arus udara ataupun angin yang cukup dahsyat telah berlaku, dan nampaknya keadaan itu akan berulang lagi, di mana sebelum pasifista sempat menembak Kuma dan yang lain-lain, secara tiba-tiba ada satu arus udara dan angin yang kencang yang melayangkan setiap pasifista di situ sehingga mereka tersasar untuk menembak Kuma dan yang lainnya. Dan ternyata itu adalah dari Monkey D. Dragon, kerana bila kita fikirkan balik, jika benarlah yang menuju ke Egghead adalah Blackbeard, situasi memang akan dark gila dan ada kemungkinan besar yang Bonnie dan Kuma akan mati. Tapi disebabkan sekarang aku agak yakin yang Bonnie mungkin tak akan mati untuk sekarang, jadi kerana itulah aku meletakkan 40% yang turbulence on Egghead ini sememangnya berkait dengan Monkey D. Dragon, dan baki persen yang lain tu macam ni. Okey, untuk itu sebenarnya ia adalah berkenaan Grand Fleet Luffy, tapi aku takkan bahas itu di video ini. Jadi apa pendapat
korang untuk ini. Sebenarnya yang pasal Blackbeard tu pun antara lain sebab aku macam susah sikit nak terima hakikat dia datang. Sebab yelah, dia ni kan jenis yang tak faham bahasa, jenis yang orang kata apa, tak ada hati perut kan. Buat apa dia nak pergi selamatkan saintis-saintis, pekerja-pekerja dekat Egghead Island tu kan. Jadi nampak macam susah sikit kita nak make sense kan perkara tersebut. Lalu kita huraikan pula ayat yang kedua, di mana ia mengatakan what kind of fate awaits for Luffy, yang bermaksud apakah nasib yang menanti Monkey D. Luffy ni. Di chapter yang lepas kita telah melihat Luffy yang berada di hadapan mesin membuat makanan, dan ternyata Luffy telah memakan makanan dari mesin itu dengan kadar yang terlalu banyak sehinggakan Luffy menjadi gemuk gedempol dan tak mampu bergerak lagi. Tapi tak hanya itu, tidak lama setelah itu Luffy telah ditemui oleh beberapa marine dekat sana, dan akhirnya Luffy telah dikepung dan marine di situ bercadang untuk menangkap dia. So dari sini aku menjangkakan yang hanya ada dua situasi yang akan berlaku kepada Luffy. Situasi yang pertama adalah Luffy tetap ditangkap oleh marine, tapi untuk ini terjadi aku rasa mungkin agak mustahil kerana Luffy ni jarang sangatlah nak ditangkap oleh pihak marine kan. So aku lebih prefer untuk situasi yang kedua, di mana Luffy dapat membebaskan dirinya dari situ. Dan kalau dikaitkan dengan situasi dikepung, kita boleh remind balik ada dua situasi sama pernah berlaku macam ni. Yang pertama saat Luffy cuba menyelamatkan Ace, namun akhirnya dia dikepung oleh marine, dan kerana itu sebelum Ace dibunuh, Luffy telah menggunakan kemampuan Hau Shoko Hakinya sehinggakan setiap marine yang berpangkat rendah di Marineford telah pengsan. Dan yang kedua adalah saat Luffy dikepung dan cuba diserang oleh Fishman di sekeliling dia, dan ternyata Luffy telah menggunakan Hau Shoko Hakinya sehinggakan 50,000 Fishman telah pengsan setelah itu. Jadi kali ini sama situasi dia, iaitu Luffy dikepung oleh marine, tapi jumlahnya tak banyak sangat lah dibandingkan dengan yang dulu kan. Tapi Luffy boleh sahaja menggunakan Hau Shoko Haki dia dengan mudah untuk memengsankan marine di sekelilingnya. Ditambahkan sekarang ni kita sudah boleh katakan dan confirmkan yang Luffy sudah recover sepenuhnya kerana dia sudah kenyang. Cuma tinggal nak bergerak je lah. Kemudian setelah Luffy kembali seperti biasa, jadi nampaknya inilah masanya untuk Luffy kembali beraksi dan bertarung, tapi bukan lagi dengan Admiral Kizaru, kerana kali ini musuh yang paling layak untuk Yonko kita adalah Saint Garcia Saturn. Kerana tentunya apabila Saturn sudah berhadapan dengan Joy Boy Luffy ini ataupun Sun God Nika Luffy ini, tentunya dia akan menunjukkan kekuatan Sobona dia, kerana sehingga sekarang pun kekuatan yang hanya ditunjukkan Saturn itu masihlah sebahagian kekuatannya sahaja. Jadi bagaimana pendapat korang? Setuju tak yang Luffy akan gunakan Hau Shoko Haki di chapter akan datang? Lagipun tak syok juga kalau Luffy terus bertukar ke Gear 5 macam tu je kan. Kerana kita kena refer balik saat pertarungan Luffy dan Kaido di pusingan terakhir, di mana pada awalnya Luffy bukannya terus ke Gear 4 untuk menentang Kaido, tapi dia tetap dengan kekuatan permulaannya dahulu, dan lepas tu baru dia keluarkan Gear 4 dia kan. Sebab aku pun suka jalan cerita yang macam ni, taklah nampak rushing sangat. Sebab sampai bila lagi Luffy nak mengharapkan kekuatan Devil Fruitnya sahaja? Luffy perlu tingkatkan lagi kekuatan hakinya di tahap yang sangat tinggi. Kerana sebelum ini pun punca utama Luffy terpaksa keluarkan Gear 5 melawan Kizaru adalah disebabkan haki dia yang masih tak terlalu hebat. Contohnya kita tengok Shanks dah lah tak ada Devil Fruit, lepas tu haki je. Tapi disebabkan haki Shanks terlalu overpowered, Shanks mampu one shot dengan Kamusari ke atas Captain Kid dan juga Killer. Jadi inilah masanya untuk Luffy tingkatkan lagi haki dia melawan seorang Gorosei, which is Saint Garcia Saturn. Dan aku nak tambah sikit sahaja lagi, iaitu berkenaan bagaimana Mugiwara ni nak keluar dari Egghead. Di chapter lepas, Nami ada kata pada Sanji yang Vega Force sudah dimusnahkan oleh Kizaru, jadi agak sukar untuk keluar dari Egghead. Jadi disebabkan ini, Ancient Robot lah yang menjadi jalan terbaik sekarang untuk membantu Mugiwara keluar dari Egghead. Cuma yang masih menjadi persoalannya, kenapa Ancient Robot ni masih belum muncul sampai sekarang? Hai, sakit hati Tension betul. Sedangkan Ancient Robot ni sudah ditunjukkan yang dia kembali hidup sejak chapter 1092 lagi. Jadi apa pendapat korang untuk video kita pada kali ini? So setakat itu saja perkongsian aku pada video kali ini. Nantikan spoiler yang akan aku keluarkan tak lama lagi. And gang, before I end, sedikit renungan. Only the disciplined ones are free in life. Tanpa disiplin, kita hanyalah seorang hamba, seorang suruhan, are a slave to our mood. Remember my brother, sebesar apapun impian kita, ianya hanya membuahkan hasil dengan beserta disiplin. Disiplin diri diawali dengan pemikiran kita. Jika kita tidak dapat mengawal apa yang kita fikirkan, pasti kita tidak akan dapat mengawal apa yang kita akan lakukan. Kita semua pernah mengalami perasaan malas dalam kehidupan kita.
kita. Tapi kita semua mampu meninggalkan rasa malas itu dengan berdisiplin. Disiplin adalah jambatan antara tujuan dan pencapaian. Disiplin adalah kekuatan ajaib yang membuat kita tidak boleh dikalahkan. There are hunters and there are victims. By your disciplines, cunning, obedience and alertness, you will decide if you are a hunter or a victim. And remember, my brother, for every discipline there is the multiple reward. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi